Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sihat hendaknya. Kita teruskan sesi PDPR minggu kedua dengan objektifnya kali ini ialah pada akhir PDPR, murid-murid dapat menjawab soalan petikan dengan kaedah dan teknik yang betul. Semoga anak-anak terhibur dengan video yang ditonton ini. Apa yang penting? Fokus, fokus dan terus fokus. Bentuk-bentuk petikan. Terdapat 4 contoh petikan yang perlu murid-murid tahu. Yang pertama, berbentuk literal, iaitu soalan yang memerlukan jawapan yang jelas dan murid perlu mengenal pasti jawapan yang betul. Petikan yang kedua ialah soalan yang memerlukan jawapan yang dicungkil daripada teks berbentuk bukti dan tindakan. Kemudian, bentuk yang ketiga iaitu berbentuk penilaian pelajar yang menyatakan pendirian dan pandangan kritis. Bentuk yang terakhir iaitu soalan berbentuk penghayatan yang memerlukan murid merumus dan memberi pengajaran. Murid-murid, bagaimana kamu hendak menulis jawapan pemahaman dengan betul? Begini caranya. Jawapan yang baik perlu mengandungi subjek dan predikat. Contohnya, masyarakat berbilang bangsa di Singapura tergolong sebagai subjek. Bergaul sebagai sebuah keluarga besar tergolong sebagai predikat. Jawapan yang baik juga, murid tidak perlu menyalin keseluruhan soalan. Murid juga perlu merujuk markah yang diberi sebelum menulis jawapan. Kemudian, pastikan kata kunci betul dan akhir sekali, gunakan ayat sendiri bukan keseluruhan ayat dalam teks yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak murid tahun 6. Baik, kita teruskan teknik ataupun kaedah yang betul untuk kamu menjawab soalan petikan permata keluargaku dalam muka surat 3 bagi buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Baik, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Baik, sebelum cikgu mulakan kaedah ataupun teknik untuk menjawab soalan yang pertama dengan yang kedua, cikgu nak anak-anak murid tahun 6 baca terlebih dahulu petikan permata keluargaku. Baik, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, ceritakan bakat istimewa Irfan. Baik, untuk soalan yang pertama ni mempunyai dua kaedah. Ada dua kaedah untuk menjawab soalan yang pertama. Kaedah yang pertama seperti mana yang cikgu tulis ni dalam bentuk ayat yang lengkap. Kaedah yang kedua dalam bentuk point ataupun terus, maksudnya dalam bentuk A, B ataupun C. Bergantung kepada markah yang diberikan. Baik, untuk soalan pertama, kalau kamu nak jawab dalam bentuk ayat yang lengkap, tidak menjadi masalah, boleh diterima kaedah menjawab tu. Seperti mana yang kamu lihat ini. Contohnya, bakat istimewa Irfan ialah dalam bidang seni lukis. Lukisan yang dihasilkan sangat kreatif
dan mendapat pujian keluarganya. Itu untuk soalan yang pertama. Baik, soalan yang kedua, terangkan sikap Abang Irfan. Baik, untuk soalan yang kedua ini, cikgu galakkan kamu jawab dalam bentuk poin. Maksudnya jawab satu-satu. Contohnya, A, sangat bertanggungjawab dan mengambil berat akan adiknya. Itu untuk jawapan yang pertama. Kamu kena buat A, apa jawapan dia. Okey. B, membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada adiknya sehingga berjaya. Itu untuk jawapan yang kedua. Baik, bagi murid-murid yang hendak menjawab dengan bentuk ayat yang lengkap, seperti mana soalan yang pertama, boleh tak menjadi masalah, tetapi kamu kena mulakan selepas terangkan ni. Contohnya, sikap Abang Irfan ialah sangat bertanggungjawab dan mengambil berat akan adiknya. Dia juga membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada adiknya sehingga berjaya. Baik, kita terus kepada soalan yang ketiga. Baik, cikgu akan bacakan soalan yang ketiga terlebih dahulu. Nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan. Baik, untuk soalan yang ketiga ni kamu ada dua kaedah untuk kamu jawab soalan yang ketiga. Kaedah yang pertama, kamu boleh jawab dengan ayat yang lengkap. Okey, baik. Kaedah yang kedua, kamu jawab dalam bentuk poin. Ataupun satu per satu. Seperti mana yang kamu lihat di papan putih ini. Contohnya, sebab apa kata kunci soalan yang ketiga, usaha ibu bapa Irfan. Jadi, usaha ibu bapa Irfan yang pertama, menghantar anaknya menyertai pertandingan lukisan. Baik, itu untuk jawapan yang pertama. Yang kedua, tidak menghalang minat anaknya dalam seni lukis, malah memberi galakan. Ini berdasarkan kata kunci usaha ibu bapa Irfan. Jadi inilah jawapan yang paling tepat. Baik, untuk soalan yang keempat, huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Jadi kata kunci soalan ini, usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan. Apa usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan? Selalunya soalan nombor 4 ini soalan lebih kepada kemahiran kebat, iaitu berfikir di luar kotak. Jadi murid-murid perlu menyatakan pendapat sendiri untuk mencari jawapan yang paling tepat. Jadi murid tidak dibenarkan mengambil jawapan di dalam petikan dalam buku surat 3 buku teks tahun 6 tu. Jadi tugas semua murid untuk soalan yang keempat ni perlu berfikir bagaimana usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Baik. Jadi untuk menjawab soalan yang keempat ini, contohnya seperti mana yang cikgu tunjuk, Irfan perlu mengikuti kelas lukisan. Itu pendapat cikgu lah. Mengikuti kelas lukisan secara lebih intensif dan peka dengan perkembangan dunia seni lukis. Baik, itu kaedah yang pertama kalau kamu nak jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Kalau kamu nak jawab dalam bentuk poin, kamu boleh jawab dalam bentuk kaedah seperti nombor 3 ni. Sekian daripada cikgu. Jangan lupa menjawab soalan petikan muka surat 3 buku teks tahun 6 serta tugasan kedua soalan petikan sebagai pengukuhan. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Selamat menjawab.